Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada sekarang ini di Lebuh Pasar di Pulau Pinang, ataupun juga dikenali sebagai Little India. Sekarang ini kita akan berbicara dan kita akan bercakap berkaitan dengan hubungan kita dan orang lain. Orang lain itu merujuk kepada orang yang tidak beragama dan tidak berbangsa sesama dengan kita, tetapi mereka itu adalah warga negara Malaysia. Saya ingat kita akan letakkan kepada beberapa noktah. Noktah yang pertama, dalam hidup ini keburukan dan kebaikan dia tidak tersangkut dan tidak tergantung, tidak identik dengan mana-mana bangsa. Contohnya kalau kita sebut benda yang negatif dalam hidup ini seperti curi, seperti ganas, suka memukul, suka memaki dan sebagainya, dia tidak teridentik dengan mana-mana kaum. Kita tak kata kalau India mesti jahat, kalau Cina mesti jahat, ataupun kalau Melayu mesti baik. Tidak. Sebenarnya dalam hidup ini sifat positif dan negatif itu ada kepada semua bangsa. Tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira India, tak kira Iban dan tak kira Kadazan. Ini satu perkara asas yang kita kena ada dulu dan kita kena faham. Sebagai warga negara Malaysia, yang negara kita ini negara yang berbilang kaum, negara yang berbilang bangsa, kita kena faham bahawasanya sifat positif dan negatif itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan mana-mana suku kaum, dengan mana-mana bangsa, dengan mana-mana kaum sekalipun. Kerana sikap itu sebetulnya dia berkaitan dengan manusia itu sendiri. Ada manusia yang terjebak dalam kejahatan dan ada manusia yang terjebak yang melakukan perkara yang baik. Walaupun secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kebanyakan manusia itu dicipta lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, kalla innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Kebanyakan manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah, ataupun semua manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Cuma bagaimana suasananya itu membentuk dirinya dan dia tidak ada identiti, dia tidak keburukan ataupun kebaikan itu tidak ada bangsanya, tidak ada identitinya, ada identiti kaumnya. Maksudnya bukanlah satu-satu kaum itu mereka itu sentiasa bersikap negatif, sentiasa bersikap buruk, sentiasa bersikap tidak. Dan ada juga di kalangan kaum lain itu yang mereka sebenarnya positif dalam hidup mereka. Itu yang pertama. Poin yang kedua, mengikut kalau kita sebut falsafah bernegara yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membentuk negara Al-Madinatul Munawwarah. Dan kita semua tahu negara Al-Madinatul Munawwarah itu ada macam-macam kaum. Ada Aus, ada Khazraj, yang dia masyarakat majmuk. Macam kita juga masyarakat majmuk kerana memang manusia itu diciptakan dalam keadaan yang majmuk. Okey. Kalau kita teliti antara perkara prinsip yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan masyarakat Madinah Al-Munawwarah itu adalah ungkapan yang disebut lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Bagi mereka apa yang kita dapat dan ke atas mereka apa yang terkena kepada kita. Yang dalam bernegara itu ada hak yang negara perlu beri kepada semua warga negara, tak kira dia siapa, Muslim ataupun non-Muslim. Ataupun kita sebut tentang dalam negara kita ini sama ada kepada, kalau kita boleh namakan pun kita sebagai bangsa asal, ataupun kita sebut kepada bangsa Melayu dan juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Itu asas yang diajar dalam agama kita, disebut lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Bagi mereka apa yang kita dapat, yakni negara akan membayar, memberi dan memberi kepada mereka, wa alaihim ma alaina, dan menjadi tanggungjawab mereka juga untuk membayar ataupun memberi kepada negara sebagaimana orang lain juga. Okey, itu prinsip yang kedua bila kita berbicara tentang kita dan mereka ini, dalam hubungan antara kita dan mereka. Prinsip yang pertama tadi, sifat positif dan negatif itu bukan sifat mana-mana kaum, tapi sifat positif dan negatif itu adalah sikap ataupun sifat kepada semua orang, semua manusia. Kadang-kadang kaum itu dia bersifat dengan positif, kadang-kadang kaum itu bersifat dengan negatif. Yang keduanya adalah tentang prinsip yang diajar
lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Yang ketiga, kita dan mereka ini merujuk kepada orang yang tidak Islam. Agama mengajar kepada kita bahawa mereka itu dinamakan dengan ummatud dakwah, umat yang seharusnya kita dakwah, kita sampaikan kepada mereka. Jadi hubungan asas antara sesama kita ini, antara sesama manusia ini, hubungan asasnya adalah dakwah. Hubungan asasnya bukan peperangan. Kita disuruh untuk menyampaikan dakwah dahulu. Itu sebab itulah di kalangan para sarjana mereka menamakan umat ini sebagai ummatud dakwah, umat yang perlu didakwahkan, mengajak mereka supaya memeluk agama Islam. Sekiranya mereka tidak mahu memeluk agama Islam, maka pada ketika itu prinsip yang diajar kepada kita adalah la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Ini dalam kita hidup dalam masyarakat majmuk seumpama ini antara perkara yang seharusnya kita jaga betul-betul, bahawasanya perhubungan antara kita dengan semua pihak lain itu bukan perhubungan permusuhan, bukan perhubungan peperangan, tetapi perhubungan sebenarnya antara kita dengan masyarakat lain itu adalah perhubungan yang dipanggil dengan perhubungan dakwah, perhubungan komunikasi. Kita perlu menyampaikan apa kita perlu zahirkan siapa kita di hadapan mereka, dan setelah itu sudah tentulah mereka punya pilihan, sama ada mereka menerima apa yang kita ajak ataupun mereka tidak menerima. Sekiranya mereka menerima pun itu yang terbaik, sekiranya mereka tidak menerima, tidak ada paksaan dalam beragama dan kita memberikan hak kepada mereka untuk hidup dalam keadaan yang penuh keharmonian. Itu tiga asas dan prinsip yang kita bicarakan pada kali ini, dan kita harap supaya tidak ada mana-mana pemimpin politik, parti politik, sama ada yang menjadi kerajaan secara tebuk atap ataupun mana-mana pihak, supaya jangan memainkan isu yang cukup sensitif ini, adalah isu antara hubungan masyarakat, antara hubungan pelbagai kaum dan agama ini. Mereka dan kita adalah sama-sama menjadi warga negara Malaysia. Kita cintai negara kita, dan kita rasa setiap warga negara Malaysia mencintai negara kita yang tercinta. Jaga kedamaian negara ini, dan pasti negara ini adalah milik kita bersama, dan kita berhak untuk memakmurkan negara ini sebaiknya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk terus berdiri sebagai warga yang menjaga keamanan dan kelestarian negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.